jadi majikan. Pekerja aku tak kerja. Aku nak bayar gaji. Ini kerajaan bodoh tau. Otak tak ada. Engkau ingat orang bayar gaji pekerja tu berdasarkan kerja yang dia buat. Bila mereka bekerja, baru ada produktiviti. Bila ada produktiviti, baru ada syarikat keuntungan. Keuntungan syarikat. Kalau tak kerja, nak jual apa pun tak boleh, kan? Kita punya performance makin buruk, kita punya sales makin teruk. Pekerja yang ada pun last kali kena buang. Lepas tu kerajaan bongok ni paksa kita suruh bayar pekerja, jangan hentikan pekerja. Kepala otak dia ada otak tak boleh fikir? Kalau tak ada income, macam mana nak bayar gaji pekerja? Letih bro, benda ni dah banyak kali kita cakap. Cakap pun tak guna. Ni kan kita dengan kerajaan ni aku nak beritahu. Korang ingat duduk 80% kat rumah ni, okey, cantik, selamat. Korang kena ingat, kerajaan bongok hari ni meminjam duit, termasuklah untuk bayar kat kita dengan awam tau. Sampai bila kita nak bayar kaki tangan awam dengan duit pinjaman? Selama hari ini kita ada unjuran pendapatan. Contoh tahun ni katalah 280 bilion lah. Kita expect kita boleh gather daripada cukai pendapatan. Daripada income negara, daripada revenue. Mungkin separuh daripada cukai pendapatan. Tapi kalau pendapatan rakyat berkurangan, revenue negara pun berkurangan. Unjuran pendapatan yang patut pergi sampai 280 bilion, mungkin akan dapat 80 bilion saja. So macam mana nak bayar gaji kita tangan awam? Kalau kita tangan awam, kita ada 1.6 bilion. So jangan hanya rasa lega bila kita boleh cuti gaji jalan. Jangan lega. Sebab bila kita bercuti gaji jalan, maknanya produktiviti terhenti, tetapi kos untuk membayar gaji pekerja itu sentiasa ada. Maknanya kalau dia tak boleh menambah produktiviti, negara punya revenue pun berkurangan, maka akhirnya membayar gaji kaki tangan awam juga bergantung kepada peminjaman. Apa yang jadi kalau negara nak bayar kaki tangan awam bergantung pada pinjaman? Kita jadi macam Kelantan lah. Revenue ataupun pendapatan kerajaan negeri tak cukup untuk membayar kaki tangan awam. Nasib baik ada kerajaan pusat. Tapi kalau kerajaan pusat tak boleh nak bayar gaji kaki tangan awam, kita nak bergantung pada kerajaan mana? Kerajaan Pasir Berdengung, kerajaan Kayangan. Kita nak suruh raja-raja Melayu menyumbang kepada kita, kepada tabung negara. Mana kita nak cari duit? Kena ingat, memang betul 115 bilion tak banyak. Kalau dah 115 bilion 5 bulan, maknanya 1 bulan tu lebih 20 bilion tau purata dia. Maknanya baik penghujung tahun kita dah meminjam lebih daripada 250 bilion. Kau bayangkan, kalau kita meminjam lebih daripada 250 bilion, apa akan jadi pada negara ni? Lepas ni kalau tukar kerajaan pun kita terpaksa menanggung hutang yang gila babi punya tinggi. Masa tu apa akan jadi? Yang nombor satu akan jadi mangsa kaki tangan awam, kerana jumlah mereka besar. Inilah kos yang paling tinggi. Maka apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan akan dibuat oleh kerajaan yang akan datang, walaupun letak kerajaan Melayu sekalipun, untuk cut kos mana-mana syarikat pun. Kalau kita hantar, termasuklah kita hantar Mak Saleh pergi handle MAS, apa yang dia reti buat?
Perkara pertama yang dia buat, dia buang pekerja. Cuba bayangkan kaki tangan awam ni. Kalau kita biarkan kerajaan hari ini berterusan, maka akhirnya yang akan jadi mangsa pertama ialah kaki tangan awam. So jangan kita enjoy 80% tak payah pergi kerja, gaji jalan. Jangan kita rasa menarik nafas lega. Jangan sesekali. Kerana implikasi dia sangat-sangat besar. Sangat besar. Ya, Dato' tadi ada kesilapan. Saya cakap 60%, 40% yang bekerja di sektor swasta, 40% bekerja di rumah. Sektor swasta 40% kerja rumah. Tak kira lah berapa persen pun. Kalau 40% kerja maknanya kerja di rumah, yang lagi 60% kerja di office. Aku nak tanya, yang kerja kat rumah dengan kerja kat office tu, kalau ada kaitan dengan kelulusan, dengan ada kaitan dengan permohonan tu, permohonan ni, dia pejabat kerajaan, boleh kerja secara sempurna ke tak boleh? tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh, maknanya pendapatan syarikat tu berkurangan ke bertambah? Berkurangan. Bila syarikat-syarikat negara kita ni, pendapatan dia reduce badly ataupun berkurangan dengan amat dahsyat, maka last sekali ianya akan efek kepada pendapatan negara. Bila setahun, 2 tahun nak bayar gaji pekerja terpaksa meminjam, apa akan jadi pada negara? Ini kena faham. Ini kena faham. Kita sentiasa meminjam lah tuan. Kerajaan kita tak fikir ke dengan meminjam ni rate interest rate akan naik lepas pasti tu, pertama sekali kalau kau punya pinjaman ni sudah melebihi daripada shilling. Dulu shilling kita 54.5% berbanding dengan GDP. Itu shilling kita. Datang kerajaan PN, dia naikkan kepada 60. Beberapa bulan mereka memerintah, dah jadi 62. Naik pula 64. Habis sekarang kalau dah pinjam sampai 115 bilion tahun ni, dalam tempoh 5 bulan pertama, kau rasa apa akan jadi? Adakah angka akan turun ke akan naik? Sudah pasti akan bertambah. Tak mustahil boleh pergi sehingga 70-80%. Tak mustahil. Aku masih yakin bahawa meminjam tidak semestinya memudaratkan negara. Tetapi pinjaman itu kalau ianya akhirnya menambahkan kecairan di pasaran, ianya disalurkan terus kepada rakyat, macam bantuan BRIN, bantuan awal persekolahan, bantuan untuk petani, bantuan untuk nelayan, bantuan untuk pekebun kecil, bantuan untuk peneroka felda, bantuan untuk itu, bantuan untuk ini, untuk usahawan, untuk pengilang-pengilang, bantuan untuk mereka-mereka yang berada dalam industri pelancongan yang terkesan dengan parahnya. Kalau bantuan-bantuan ini disalurkan kepada pihak-pihak tersebut, yang menyebabkan kuasa membeli rakyat ni tak hilang. Rakyat masih boleh berbelanja, maka itu akan membantu untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi. Tutup pintu tu bro. Kena ingat tu. Tapi kalau duit itu akhirnya disalurkan kepada poket beberapa orang penting yang terlibat dalam membekalkan vaksin, yang terlibat dalam membekalkan peralatan hospital, membekalkan peralatan pada pesakit-pesakit yang di kuarantin, menyediakan makanan pada pesakit-pesakit, ataupun mereka yang menerima direct nego untuk buat jalan dalam keadaan sekarang. Kalau semua kelas A, kelas B, kelas C ataupun G1, G2, G3 mereka menerima projek hari ini secara undian, tidak ada direct nego, semua orang terima cara cabutan, okey lagi. Tapi kena tengok projek apa yang perlu diutamakan dalam keadaan sekarang. Tak boleh main tembak pukul atas sama je, janji ada keluar projek. Tak boleh.
Kena tengok juga apa keperluan yang mendesak hari ni. Yang itu kita utamakan. Bagi dulu. Okey. Okey, Datuk.